Selamat pagi sejahtera semua. Pertama sekali saya akan explain nota yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan superstructure. Seperti yang saya dah explain sebelum ini, superstructure merupakan struktur yang berada di atas ground. So ada beberapa struktur yang anda perlu lihat dan perlu kena pasti, dan paling penting sekali anda kena tahu baca drawing dan tahu method of construction untuk setiap structure. So ini adalah third part of chapter 7. Taking up quantitative and superstructure. So ini adalah komponen di dalam superstructure. Superstructure is an element of a structure that projects above the baseline. In the case of a building, it is generally the portion of a building located above ground, in contrast with the basement and substructure underground. So anda boleh lihat di sini, kita mempunyai slab. Ini adalah untuk first floor slab. Kita ada column and beam junction, bahagian yang berwarna kuning. Ini merupakan beam dan ini adalah column. Ini adalah antara komponen utama di dalam superstructure. Dan dalam pengiraan juga kita akan namakan bahagian ini beam dengan kolom sebagai frame. So untuk video kali ini kita melibatkan pengiraan bahagian frame sahaja, iaitu kolom dengan beam. So dua ini sahaja yang kita akan kira kali ini. So ini untuk multi-story building. So ini adalah phase of ini adalah construction phase 1 dengan foundation, column stump, ground beam. Bahagian phase 1 ni saya dah explain video sebelum ni. Dan sekarang ni adalah kita berada pada phase 3, phase 4 dan phase 5. Yang mana ia melibatkan frame. So apakah itu kolom? So saya tunjukkan gambar kolom. Apa yang terdapat di dalam kolom ini adalah antara image kolom lah. Dan anda boleh lihat di dalam kolom ni kita ada reinforcement bars. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai tulang. So ada, kalau kita lihat kolom di sini, dia ada banyak jenis besi yang digunakan, based on design daripada engineer lah. Dan di luar dia ni, ada cement concrete. So ini adalah and then construction of column. Ini adalah column stump. Yang ini adalah pile cap ataupun bed footing. Yang ini adalah column stump. So ini adalah base kepada column. Sebelum kita construct column, kita kena construct column stump dahulu. Dan selepas kita fix column stump, kita kena fixkan dahulu reinforcement bar ataupun kita panggil sebagai rebar. Rebar ni kita perlu ikat dahulu. Setelah kita fix, yang tak pernah nampak link tu, inilah yang dinamakan sebagai link. Ini yang dinamakan sebagai link di dalam kolom. Setelah semua ikatan ni selesai, barulah kita boleh buat kerja-kerja konkret. So formwork untuk kolom pula. Formwork untuk kolom yang biasanya di apply adalah menggunakan timber. Ini menggunakan timber formwork. Ini timber formwork. Yang ini pula dia gunakan steel. Steel formwork.
Ni adalah styrofoam mode. Actually depends dengan developer lah, dia nak pakai apa, dia nak pakai timber ke ataupun styrofoam mode. Okey, dan ini adalah column detailing. Okey, column detailing maksudnya dia akan tunjukkan apakah jenis besi yang digunakan dalam setiap kolom. Katalah kolom yang pertama, okey, yang ini size kolom adalah 30 dan 30 cm. Selalunya dalam construction drawing kita jarang gunakan cm, kita gunakan milimeter. So kalau dalam milimeter, size dia akan jadi 300 darab dengan 300 mm. Sebab mm merupakan unit asas dalam pembinaan drawing. Okey, so kita boleh lihat di sini main bar yang digunakan, ini adalah main bar. Okey, ini adalah main bar. Main bar yang digunakan adalah 412. Maksudnya kita ada 4 main bar, 1 2 3 4. So ada 4 main bar yang digunakan di sini. Size bar yang digunakan adalah 12 mm. Okey, dan untuk link pula, okey, ini adalah link. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 link. Okey, tapi dia tak nyatakan di sini. Dan size link yang digunakan adalah 6 mm. Okey, size link yang digunakan adalah 6 mm dan 15 cm ni ia merupakan jarak antara satu link ke satu link. 15 mm kita tukar kepada mm, dia akan jadi 150 mm. So jarak dari satu link ke satu link adalah 150. So ini adalah cara kita untuk baca drawing lah. Okay. Ini pun sama juga, yang ini main bar dia gunakan. Main bar yang ini dia guna dua jenis main bar. Okay, yang pertama 16 mm dan yang kedua adalah 12 mm. Dan saiz besi yang digunakan untuk link adalah 6 mm. Okey, dan yang seterusnya lah. Okey, so ini adalah jenis-jenis kolom lah. Yang lagi kompleks ada yang seperti ini. Ini pun lagi kompleks, ada yang lagi kompleks. Okey, kalau kita lihat ini, saiz kolom dia agak besar lah. Okey, setengah meter ataupun 500 mm. Okey, so ini merupakan lap length. Okey, lap length merupakan it's a length of the face rebar must be extended by an additional length called lap length. So lap length, apakah itu lap length? Okey, ini katalah yang ini daripada column start. Okey, kita nak sambungkan dengan ground column. Okey, so kena ada lap length ataupun persilangan. Okey, so jarak ni kita kena tentukan lah. Okey, so kita kena follow design yang telah dibuat oleh engineer. Kalau dia nak okey, actually dia bergantung dengan jenis besi yang kita guna. Okay, kalau kita gunakan size 14 mm, okey, ini adalah lap length yang ditentukan, sama ada 630 mm, 670 mm ataupun 760 mm. Okey. Okey, untuk saiz 20 mm pula, okey, ini adalah saiz adalah lap length. Berapa persilangan, berapa jarak persilangan antara besi atas dan bawah lah. Okey, seperti di sini. Okey, bahagian ni perlu ada lap length. Okey, bahagian ni pun sama, perlu ada lap length. Okey, kolom daripada first floor dan daripada first floor ke second floor perlu ada lap length. Okey, kita tak boleh sembarang pasang saja, kita kena tentukan berapakah panjang besi yang akan bersambung dengan level seterusnya. Okey. Okey. Dalam drawing biasanya dia akan tentukan okey berapakah lap length. Kalau dia tulis 45D. 45D bermaksud 45 times diameter of rebar. So kalau diameter 20. Okey. Kalau diameter katalah diameter 16. So ini kita kena darab dengan 16. So 45 darab dengan 16. So
So dapatlah length untuk besi. Okay, panjang besi yang kita akan tindihkan. Okay, ini untuk lap length. Okay, so kita lihat contoh. Okay, kita ada kolom pada ketinggian 2.7 meter. 2.7 meter ni kita convert kepada milimeter, so dia akan jadi 2700. Okay, so ini 2700. Okay, bahagian critical joint ni bahagian critical joint ni kita boleh andaikan tak perlu ambil kira lah, kita kira bahagian ini sahaja. Okay, so column size, column size adalah 300 jarak panjang dan lebar. Kalau kita potong kolom, keratan rentas dia seperti ini, 300 panjang dan 300 lebar. And then beam size is 300 by 500. So bahagian ini sepatutnya kita akan ada beam lah. So size beam tadi 300 darab 500. And then concrete cover 25. So 25 adalah jarak. Anda boleh lihat di sini ya. 25 ni adalah jarak antara tepi konkrit dengan besi. Bahagian ini, inilah yang dinamakan sebagai concrete cover. Ini adalah concrete cover. Ini pun sama. Kita mesti tentukan berapakah jarak concrete cover sebelum kita buat apa-apa pengiraan. So dalam ni dia dah tunjukkan concrete cover adalah 25. 25 concrete cover. Jarak ni penting. That's why masa kita construct kolom, bahagian ni kita akan letakkan concrete block. Kenapa kita letak concrete block? Supaya besi ni dia tak akan beralih ke kiri, dia tak akan beralih ke depan, ke kiri, kanan. Sebab tu kita perlu letakkan concrete cover. Concrete block di sini as a concrete cover lah, untuk kita tentukan jarak antara besi dengan concrete. Dan untuk main bar kita ada 4Y20. So ada 4 main bar, 1, 2, 3, 4 main bar. Size setiap bar adalah 20 mm. Untuk stirrup pula, apa itu stirrup? Ini adalah stirrup. Ada banyak stirrup ni. Ini adalah stirrup. Stirrup yang digunakan adalah size besi 8 mm dan jarak daripada satu stirrup ke satu stirrup ataupun satu link ke satu link adalah 100 mm. So jarak dia 100 mm. Ini pun 100. Jarak 100 lah. Kemudian bilangan kolom yang kita kena kira adalah 9. So macam kita masukkan sebelum kita kira, kita kena buat taking off list dahulu. Untuk kolom tidak ada excavation, hanya anda perlu buat concrete work. Unit adalah cubic meter, formula unit square meter, and then reinforcement bar. Reinforcement bar kena ada dua. Yang pertama adalah main bar dan satu lagi link. Ini adalah untuk main bar lah. Ini main bar dan ini adalah link. So yang pertama kita kira untuk volume of concrete yang digunakan dalam pembinaan tiang. So anda boleh lihat di sinilah macam mana cara kita construct. Size kolom yang kita gunakan tadi adalah 300 darab 300, iaitu 300 panjang dan 300 lebar. So untuk cari volume senang sahaja. Carilah volume untuk cube kan. So untuk kolom yang pertama ni, yang ini merujuk kepada berapa bilangan kolom yang anda akan kira. So dalam soalan
tadi dia minta 9, so kita letak 9 darab 0.3, sebab kalau kita convert 300 kepada meter, dia akan jadi 0.3. Okay, so 0.30 darab dengan 0.30, okay, darab dengan ketinggian kolom. Okey, ketinggian kolom adalah 2700 mm bersamaan dengan 2.7 meter. So 9 darab 0.3 darab 0.3 darab 0.70 dapatlah 2.19. So jumlah konkrit yang kita perlukan untuk 9 kolom adalah 2.19 kubik meter. So kalau anda kerja dekat site nanti, okey, kamu boleh buat kamu boleh gunakan metode yang sama untuk order konkrit. Kadang-kadang kita buat kerja-kerja konkrit ni setiap hari, kamu kena tentukan berapa jumlah yang kita kena order dengan supplier. Okey, so kalaulah kamu dapat jawapan seperti ini 2.19 kubik meter, kalau dekat site nanti janganlah exactly kamu letak 2.19 kubik meter. Okey, sebab setiap satu biji lori itu dia dah tentukan berapa kubik meter yang dia boleh bawa. Okey, dia tak akan dapat beri exact 2.19, tapi kita kena tambah another 50% of the volume yang kita dah kira tadi. Okey, masih ingat lagi chapter 6 hari itu, untuk pengiraan konkrit anda kena tambah 50% daripada volume. Okey, itu untuk actual lah. Untuk setakat pengiraan sahaja, ambil value 2.19. Untuk actual dekat site, mana tahulah kamu kerja dekat site nanti, kamu kena tambah 50% volume of concrete. Okey, saya harap semua boleh faham. Okey, next adalah pengiraan untuk formwork. Okey, kita akan tentukan berapakah bilangan timber. Okey, ini adalah formwork timber yang katalah kita gunakan timber untuk formwork. Okey, dan ketinggian formwork yang kita akan bina adalah 2.7 meter. Okey, 2.7 meter. So, untuk kira luas keseluruhan formwork, okey, ambil ukur lilit for kolom. Okey, kita dah tahu size kolom tadi adalah 300. Kalau kita potong formwork ni, kolom ni, dia jadi macam ni lah, 300 panjang dan 300 lebar. Okey, so ambil perimeter. Okey, perimeter keseluruhan formwork adalah, okey, actually ada dua cara. Sama ada kamu gunakan perimeter ni ataupun kamu kira by pieces. Okey, kalau perimeter kamu boleh darabkan 4 darab dengan 300. So perimeter yang kamu akan dapat adalah 1200. Okey, untuk 1200 ni itu adalah perimeter formwork. Okey, ini saja. Kemudian, okey, saya tunjukkan cara yang menggunakan perimeter. So once kita dah dapat perimeter ni, okey, darabkan 9. Tak perlu lagi darabkan dengan pieces, darabkan dengan perimeter which is 1.20 and then times 2.7. Okey, dari mana 2.7 ni? 2.7 adalah ketinggian kolom. Dan kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 29.16. Cara yang satu lagi, kita akan kira piece by piece. Yang ini adalah dia akan kira satu keping, papan ataupun timber one side only, which is 300.2700. So ini adalah luas untuk satu keping saja. So since dia adalah bentuk segi 4 tepat, that's why 9 darab dengan 4, sebab ada 4 keping. 1, 2, 3, 4. Dan darab dengan surface area untuk satu keping, iaitu 0.3 darab dengan 2.7. So kita akan dapat jawapan yang sama, 26.16. So masukkan pada bahagian kuantiti 29.16
bahagian unit ni mesti letak cubic meter. So dapatlah full mark. So itu untuk form mode. Okay, next adalah untuk main bar kolom, main bar untuk kolom. Okay, ketinggian bar yang kita perlukan adalah 4.3 meter. Kenapa 4.3 meter sedangkan dalam soalan dia kata 2.7 kan? Okey, so kita kena ingat tadi 2.7 tu adalah ketinggian okey, saya kena padam dulu. Okey, 2.70. Okey, bahagian ni ini adalah 2.7. Okey, bahagian ni ini adalah critical joint yang mana kolom akan sambung dengan beam. Yang mana kita tahu ketinggian beam, size beam yang kita perlukan dalam soalan tadi adalah 300 darab dengan 500. Okey, ini adalah size beam. So 500 ni maksudnya ketinggian beam yang kita perlukan adalah 500. So kalau dalam meter dia jadi 0.5 meter. So 2.7 tambah dengan 500. Okey, tambah dengan laps lagi. Okey, di mana kita perlu kira laps? Okey, ini di bahagian ni lah kita perlu kira laps. Okey, so untuk kolom oleh kerana size rebar yang digunakan adalah Y20, so formula untuk rebar ini adalah formula. Okey, jangan risau, dalam soalan akan diberi berapakah laps untuk kolom. Okey, kalau dia tak beri laps, kamu tak perlu kira. Okey, so dalam soalan ni dia dah beri laps which is 55D. So 2700, okey, ini 2700 tambah dengan 500, ini ketinggian beam, dan 55 darab dengan 20 ini adalah formula. 55 darab dengan D iaitu diameter rebar which is 20 mm. So dapatlah 4300. So ketinggian besi keseluruhan yang kita perlu potong adalah 4300 mm. Okey, so itu adalah ketinggian keseluruhan. So setelah kita kira panjang besi tadi, okey, masukkan bilangan kolom yang kita akan kira iaitu 9 kolom. Okey, dan bilangan besi dalam satu kolom adalah 4. 9 darab 4 darab dengan panjang besi yang kita dapat tadi iaitu 4.30. So dapatlah 150.80. So amount ni masukkan pada bahagian kuantiti dan pada bahagian unit. Okey, so selesai untuk reinforcement kolom. Okey, seterusnya kita kira pula link. Okey, sebelum itu saya tunjukkan tadi. Okey, ini dalam soalan tadi size beam adalah 300 darab 500. So ini hanya contoh sahaja macam mana kita buat connection antara kolom dengan beam. Okey, dalam soalan tadi beam height 500 mm, laps length yang ini tadi 55D. Ini contoh sahaja. Okey, actual kolom yang kita masukkan dalam pengiraan tadi adalah bentuk square, yang ini bulat. Okey. Okey, untuk pengiraan link pula ataupun stirrup, okey, anda kena ambil kira hook. Okey, ini adalah hook. Okey, ini adalah hook, dan seperti yang saya kata tadi, ini sangat penting iaitu concrete cover which is 25 mm. Okey, ini link link. Okey, sekarang kita tentukan berapakah
panjang untuk satu besi. Berapa panjang satu besi ni? Okey, satu keping link ni berapakah panjang dia? Okey. So, okey, concrete cover kita ada 25 mm. Kemudian hook length ini pun sama, ini adalah formula. So, mana-mana hook kamu memang gunakan 24D. Kamu kena hafal 24D. Okey. So, mula-mula sekali 300 tolak 25. Okey, anda tahu ini adalah panjang dari tepi ke tepi iaitu 300. Kemudian tolak dengan 25 which is concrete cover. Tolak 25. Okey. Okey, ini sepatutnya bukan tolak 25, ini adalah tolak 2 kali. Ini sepatutnya 50. Okey, sebab 2 kali cover. So ini sepatutnya 50. Ini pun 50. Ini pun 50. Okey, so yang ini pun sama juga 50. Okey. So sepatutnya jawapan yang anda akan dapat adalah okey, 250 kali 4 tambah dengan 24 darab 8. Okey, 24 darab 8 ni okey, daripada 24D ya. 8 merupakan diameter besi. Okey. So anda sepatutnya akan dapat okey, bukan 1290 tetapi 1192. Okey, so ini adalah panjang besi yang kita perlu potong. Okay, satu link ni panjang besi adalah 1192. Okey, bilangan link ataupun bilangan stirrup untuk satu kolom. Okey, length of main bar 4300 bahagi dengan 100 ni tadi adalah spacing antara link. Okey, dari sini ke sini jarak dia adalah 100. So semua ni 100 lah. Spacing dia 100. Okey. 4300 berarti 100 tambah 1. So dapatlah 4416. Okey. So 9 adalah bilangan kolom yang kita akan kira. Darab dengan bilangan link iaitu 44. Darab dengan panjang untuk satu link iaitu 1.19. So saya sudah ubah jawapan tadi, ini adalah 1.19. So jawapan yang kita dapat adalah 9 darab 44 darab dengan 1.19. Okey, so jawapan adalah 471.24. So ini 471.24. So bahagian ni dia akan jadi 471.24. So unit adalah meter. Okey. Kalau anda perasan untuk bahagian borang ni saya dah letakkan heading. Okey, mengikut apa yang anda kira. Description pun boleh ambil daripada soalan. Okey, element adalah frame. Okey. So saya harap semua faham macam mana cara pengiraan untuk kolom. Okey. Next adalah untuk upper floor pengiraan beam. Okey, so kalau kita lihat pada drawing ni anda boleh lihat upper floor. Okey, ini adalah beam untuk first floor, second floor and roof floor. Okey, so ini adalah construction of upper beam, upper floor beam. Ini dia buat inilah yang kita namakan sebagai soffit. Okey, soffit of beam.
Okay, tempat dia berpijak ni. Okay, so kalau kita kira formwork nanti, kita akan ambil kira sekali soffit. Okay, soffit untuk beam. Okay, ini adalah beam. Okay, beam. Okay, kita lihat soalan. Number of beam is 6. Okay. Okay, so 6 darab dengan 4. 6 kali 4 kali 0.3 darab dengan 0.45. Okay, cari volume ni. So dapatlah 3.24. 6 beam darab dengan volume untuk satu beam. Okay, so kita akan dapat 3.24. Unit mesti betul, iaitu cubic meter. Heading just ambil daripada soalan. Description pun boleh ambil daripada soalan. Okay, dan element adalah frame. Dan selesai. Okay, senangkan untuk konkret sebab kita kira volume sahaja. Okay, untuk formwork pula, okay, kamu boleh lihat macam mana cara kita construct formwork untuk upper beam. Okay, bahagian bawah ni kita kena kira. Okay, iaitu soffit. Okay, soffit of beam. Bahagian bawah ni kita kena kira. So, untuk kira panjang kayu yang diperlukan untuk satu beam, okay, tentukan berapakah ketinggian beam. Okay, dalam soalan 450 kan. Ini ketinggian beam. Lebar beam tadi adalah 300 dan kiri kanan tadi sama, iaitu 450. So 450 tambah 300 tambah 450. Okay, so beam shattering perimeter. So what is shattering perimeter? Inilah dia shattering perimeter. Dia dalam bentuk U. Bahagian ini sahaja yang kita perlu kira. Kenapa bahagian atas tak perlu kira? Okay, kenapa bahagian atasnya tak perlu kira? Sebab bahagian atas ni nanti mesti terbuka supaya kamu boleh tuang konkrit. Okay, untuk kita tuang konkrit, so biar dia terbuka. So kita cuma kira bahagian U ni sahaja. Okay, so beam shattering perimeter is 450 plus 300 plus 450. So kita dapat 1.2 meter. Okay, 9. It's not 9 actually. This one is supposed to be 6. Okay, 6 times 1.2 times 4. Okay, so the answer should be 28.8. Okay, 28.8. Okay, ini pun sama 28.8. Okay, dalam nota nanti harap semua dapat buat pembetulan lah. Okay, ada tersilap di sini. Ini bukan 9 tetapi 6. Okay, so jawapan dia sepatutnya 28.8 square meter. Okay, itu untuk formwork. Okay, this one is the explanation what is shattering lah. Okay. Okay, next adalah reinforcement bar untuk kolom. Okay, reinforcement bar untuk kolom. So, panjang besi. Okay, ini adalah reinforcement untuk beam. Okay, yang ini adalah formula band untuk beam. Okay, kamu kena ingat formula untuk band adalah 9.5D. 9.5 times D. D for diameter of rebar. So, dalam soalan ni kita gunakan Y16. So, 9.5 times 16. Okay, yang ni. Okay, so panjang keseluruhan besi yang kita perlu potong adalah yang pertama sekali, okay, tentukan berapakah panjang dari sini ke sini. Okay, panjang dia adalah berapa? 4,000 tolak dengan concrete cover which is 25 left and right minus 50 lah kan. So anda akan dapat 3953
0. Betul. Okay, 3950. Okay, and then bend 9.5 times D, diameter D, which is 16. 9.5 times 16. So kita dapat 152. So panjang di sini 152, di sini pun sama 152. Okay, so tambahkan 152 plus 3950 plus 152. Okay, so kita akan dapat, okay, so kita akan dapat value ni lah, 4250. So ini adalah panjang keseluruhan besi yang kita perlu potong lah. So 6 untuk bilangan beam, 4 untuk bilangan besi. Okey, 4, 6 adalah bilangan beam, 4 adalah bilangan besi, iaitu 1, 2, 3, 4. Okey, 4, kemudian darabkan dengan panjang untuk satu keping besi, iaitu 4.25. Okey, so 6 darab 4 darab 4.25. So kita akan dapat 102 meter. Masukkan pada bahagian kuantiti, unit mesti betul. Okey, ini mesti ada istilah, jangan biarkan kosong. So selesai untuk main reinforcement for beam. Okey, next adalah untuk limb. Okey, ini yang ini kena buat kebetulan, bukan kolom tetapi ini adalah beam. Okay, so actually pengiraan sama saja dengan kolom. Okay, cuma shape saja yang tidak sama. Okay, so length of stirrup, kita akan ukur berapakah panjang besi yang diperlukan untuk satu keping link ni ataupun stirrup. Okay, kita tahu panjang besi, panjang beam adalah 450. Kalau kita tolak concrete cover, okay, di sini concrete cover 25, ini pun sama 25. So 450 tolak 25 tolak 25. Okay, di sini kita akan dapat 450 tolak 25 tolak 25 jadi 50 kan. So di sini 400. So di sini pun sama juga 400. Okey, panjang besi di bahagian ini pula, okey, ini adalah 300. Tolak concrete cover kiri dan kanan, iaitu 25 dan 25. So tolak 50. So kita akan dapat di sini 250. So panjang besi keseluruhan adalah, okey, panjang besi adalah, okay, 250 tambah 250 tambah 400 tambah 400 tambah lagi dengan, okey, ini pun kita kena tambah hook. Okey, ini adalah formula hook 24D. Okey, 24D. So kita akan dapat jawapan samalah 1540. Okey, kita akan dapat 150. Actually sama saja yang saya tunjukkan tadi. Kalau kita ambil panjang setiap side ni, okey, 400 tambah 250 tambah 400 tambah 250, kemudian tambah lagi dengan 24D, iaitu 24 darab dengan 10. Okey, 10 sebab kita gunakan diameter 10. Okey, selesaikan, kemudian kita akan dapat 1540. Okey, so ini adalah panjang untuk satu keping link ataupun stirrup yang kita akan bina lah.
Okey, so bilangan link ataupun bilangan stirrup yang diperlukan dalam satu beam. Okey, panjang beam adalah 4000. So, 4000 bahagi dengan 100. Apa ini 100? Okey, 100 merupakan jarak antara satu link ke satu link. Okey. Okey, kamu boleh lihat dalam soalan. Okey, spacing dia adalah 100. Okey, spacing 100. Okay, so 4000 divided by 100 plus 1, so kita dapat 41 numbers. Okay, so 6 numbers of beam, 41 numbers of stirrup, 1.54 length of one link. So darabkan semua ni, kita akan dapat 378.84. Masukkan pada bahagian kuantiti dan unit adalah meter. Okey, so itu sahaja untuk pengiraan beam. Sama ada beam untuk first floor ke second floor, third floor. Okey, pengiraan dia tetap sama. Yang membezakannya hanyalah saiz beam. Okey, kalau saiz beam berbeza, bermaksud ada perbezaan dari segi reinforcement yang digunakan. Mungkin juga berbeza dari segi konkrit yang digunakan. Okey, yang itu kita kena lihat pada drawing lah. That's why apa-apa pengiraan yang melibatkan kuantiti, yang melibatkan material, kita kena sentiasa rujuk pada drawing. Okey, so itu sahaja untuk part frame. Okey, dan untuk slab pula. Okey, ini adalah pengiraan slab. Ini adalah gambar rajah untuk slab. Okey, bahagian yang plywood ni, okey, kita kena sediakan plywood. Ini adalah soffit. Soffit untuk first floor slab. Okey, ni kita kena letakkan ni. Kemudian, okay, ini adalah reinforcement untuk first floor slab. Okey, ini adalah kerja-kerja konkrit untuk first floor slab lah. Dan ini adalah proses konkrit untuk slab. Kalau kita lihat di sini, proses konkrit untuk slab dia buat sekali dengan proses konkrit untuk upper beam ataupun first floor ataupun roof floor lah, beam. Tapi kalau saya lihat di sini, ni adalah first floor lah, first floor beam dan first floor slab. Kalau kamu lihat di bahagian ni, ini dia ada drop sedikit kan kawasan ni. So ini mungkin tandas lah. Okey, sebab slab dia turun sedikit. Okey, dan okey, ini construction untuk second floor slab. Ini first floor column. Ini ongoing lah buat dia punya beam. Untuk konkrit floor slab, actually simple saja. Saya tidak ada contoh untuk slab, tetapi saya tunjukkan macam mana kita kira. Okey, katalah ini adalah first floor slab ataupun ground floor ke. Okey, first floor, second floor. Okay. Yang penting anda kena tahu berapakah ketebalan slab. Katalah ketebalan slab adalah 250 mm dan ini adalah 5000 mm dan di sini adalah 4000 mm. So untuk cari volume of concrete, kamu just kira untuk satu keping slab, okay, 5 darab 4 darab dengan 0.25, okay, untuk dapatkan volume. So dapatlah volume untuk satu slab. Okey, formwork to soffit pula. Okey, ini untuk konkrit. Cara kira volume. Untuk formwork pula, formwork anda hanya perlu kira, katalah masih gunakan soalan yang sama, kamu hanya perlu kira, okey, berapakah panjang dan lebar. So kalau panjang dan lebar ini 5000, ini 4000, dan ketinggian dia 250. So
ambil perimeter ataupun shuttering perimeter. So ambil shuttering. Okay, shuttering perimeter. So simple sahaja, ambil perimeter keseluruhannya, which is okay. Kita buat dalam unit meter, senang lagi. Okay, tunggu sekejap. Mana tak? Okay, erase dulu. Okay, untuk shuttering perimeter 5 meter tambah dengan this one is 4 meter. 4 tambah dengan 5 sebab ada 4 sides, tambah dengan 4, and then total perimeter 10, 14, so dapat 18 meter. 18 meter ni untuk dapatkan area 18 darab dengan kalau kamu masukkan dalam jadual nanti. Okey, 18 ni kamu letak di sinilah. Kolom yang kedua, 18 darab dengan ketinggian iaitu 0.25. Okey, darabkan. And then yang ini kalau satu, kalau dua letak 2. So kalau satu sahaja slab letak 1 lah. Kalau tak perlu letak 1 pun boleh. Okay, and then kira, and then dapatlah jawapan dia, masukkan ke dalam table. So simple saja untuk formula. Okay, untuk bar reinforcement pula kita akan kira berapakah luas. Okey, berapakah luas besi yang kita perlu gunakan. Okey, ini adalah besi untuk slab. Okey, kita cuma perlu kira panjang dan lebar sahaja. Selalunya untuk bar reinforcement ni kadang-kadang kita guna BRC sahaja. Kalau guna BRC sahaja, unit yang kita gunakan adalah square meter. So kalau square meter, kira area sahajalah. Okay. Kalau area sahaja, ini adalah 4000. So kalau area sahaja 4 darab 5. So 4 kali 5 dapat 20 lah. 20 cube square meter untuk bar reinforcement. Okey, ini pun depends dengan jenis rebar yang digunakan pada slab. Sama ada dia gunakan BRC ataupun dia gunakan rebar lah. Kita akan susun dia mengikut spacing yang ditentukan dalam drawing. Next adalah untuk construction of roof beam. Ini tak ada dalam syllabus lah. Cuma saya tunjukkan macam mana kita buat roofing. Okey, di sini kita ada di dalam ni ada truss lah. Okey, sebelum kita letak roofing panel ni, di dalam dia ni ada truss. Okey, ini pun actually dah ini tak perlu, saya lupa keluarkan sebab ini tak masuk dalam syllabus lah.